Satu hari kita sedar kan, aku ni jahat kan, sembahyang fardu jangan tinggal. Sebab dia ada Tuhan nak tolong kita. Jahat macam mana pun, sembahyang fardu jangan tinggal. Dan di akhir hayat Fudal ni, dia ada satu orang isteri dan ada dua orang anak perempuan. Masa dia nak meninggal tu, dia pesan, kita selepas aku meninggal nanti, kamu bawa anak kita dua ni pergi ke atas bukit dekat Mekah tu. Bukit apa ke nama dia, Bukit Khubais ke apa, pergi atas bukit tu. Jadi lepas dia meninggal, isteri dengan anak perempuan dia pergi, pergi duduk sana doa. Dia pun tak tahu atas dasar apa doa lah, supaya Tuhan tolong. Tak semena-mena datang satu orang raja dari Yaman. Raja ni lalu bukit tu. Raja ni pula dia bawa dua orang anak dia, anak lelaki. Macam mana Fudal boleh tahu, tak tahulah. Raja tadi pun dia tanya, kenapa kamu berdoa di atas bukit ni? Dia pun ceritalah, suami saya cakap gini. Dia boleh agak dah. Raja ni boleh agak dah. Dia kata, ni mesti satu orang yang hebat ni, bukan orang kebiasaan. Macam ni lah. Sekarang ni aku nak pinang anak kamu dua orang ni untuk anak aku lelaki dua orang ni. Jadi mereka ni pun kahwinlah dengan anak raja tu tadi. Terus pergi ke Yaman. Tak tahu macam mana Fudal ni boleh dapat alamat macam tu. Kata Fudal tadi, orang yang ulama yang fasik, dia kena siksa dulu lebih daripada penyembah-penyembah berhala. Berkata Abu Darda, siksaan neraka bagi orang yang tidak berilmu 1 kali, dan bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan 7 kali. Orang biasa macam kita, kalau buat salah tu mungkin kena sekali neraka. Tapi orang ulama, dia tak amalkan ilmu dia tu, dia kena 7 kali power lagi. Tu yang kata bahaya ilmu pengetahuan. Berkata Asy-Sya'bi, muncul pada hari kiamat suatu golongan dari penduduk syurga berhadapan dengan satu golongan dari penduduk neraka. Maka bertanya penduduk syurga, pada hari akhirat nanti, orang di syurga ni tanya orang neraka, apakah sebabnya maka tuan-tuan dimasukkan ke dalam neraka? Adapun kami ini maka dimasukkan Allah ke dalam syurga ialah kerana kelebihan pengajaran dan pelajaran tuan-tuan. Dia heran, kenapa Tok Guru masuk dalam neraka? Kami ini belajar dengan Tok Guru lah dulu, kami duduk dalam syurga. Maka menjawab penduduk neraka yang Tok Guru dia tu tadi, kerana kami menyuruh dengan kebajikan dan tidak kami kerjakan. Contohnya Tok Guru dia kata, amallah sunnah, sunnah yang besar-besar, sunnah yang kecil-kecil, sunnah yang seni-seni. Rupanya Tok Guru pun tak buat. Itu benar dulu. Yang kedua, kami melarang daripada kejahatan dan kami kerjakan kejahatan tu. Janganlah percaya dengan bomoh-bomoh yang menurun ni. Kalau sakit carilah berubat tempat lain, yang menurun-menurun ni tak mau. Rupanya bila Tok Guru sakit, Tok Guru pun pergi jumpa Tok Guru. Dia larang, dia yang pergi. Tu yang mengakibatkan anak murid dia duduk dalam syurga, heran tengok dia dalam neraka. Ini kata Asy-Sya'bi. Seterusnya berkata Hatim Al-Ashani, ini satu orang wali Allah lagi, tidak ada kerugian yang paling hebat pada hari kiamat selain daripada orang yang mengajar manusia ilmu pengetahuan lalu diamalkan mereka, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya, maka mereka memperoleh kemenangan dengan sebabnya dan dia sendiri binasa. Yang ni Tok Guru jenis lilin. Dia ibarat lilin, dia bakar diri sendiri, orang lain terang, dia terhapus. Rugi dia. Kita bagi tahu hari itu sepatutnya guru ni dia umpama matahari. Dia bagi sinar pada orang lain, menerangi orang lain dalam keadaan dia juga bersinar cemerlang. Kalau guru ibarat lilin, rugi. Siapa pula Hatim Al-Ashami ni? Ada satu kisah tentang Hatim ni. Dia ni orang baik. Entah satu hari dia bertembung dengan satu orang perempuan. Perempuan ni terkentut dengan kuat. Dia takut perempuan ni malu, dia buat-buat tak dengar. Bila dia bersembang dengan orang, dia buat-buat apa dah? Dia macam tak dengar, seolah-olah dia pekak. Sebenarnya dia buat macam tu supaya dia tak mau perempuan ni tadi malu. Tak mau perempuan ni malu. Dia punya nak jaga. Macam kita orang naik bas kan,
naik bas nak pergi Pulau Pinang ke manakah, tempat duduk dua, tengok-tengok sebelah kita perempuan dia duduk, dah nombor dia, kita biarlah. Tiba-tiba dia terkentut. Kita dengar, tapi nak jaga supaya dia tak malu, kita buat tak dengar kan? Walaupun hidung kita menahan kan? Buat tak dengar. Dia dah risau sebab dia terkentut kuat, tapi kita buat macam tak dengar. Itu tadi cerita Hatim tu tadi. Dia berpura-pura seorang yang pekak sebab nak jaga maruah seorang wanita. Berkata Malik bin Dinar bahawa orang yang berilmu apabila tidak beramal sepanjang ilmunya, maka lenyaplah pengajarannya dari hati manusia seperti lenyapnya embun pagi dari bukit Safa. Contohlah saya ceritakan, saya mengajar, saya cerita, lepas sembahyang maghrib eloklah kita solat sunat. Kalau tak sembahyang pun tak apa, tapi eloklah sembahyang. Tiba-tiba lepas maghrib saya tak pernah sembahyang. Jadi dia mengakibatkan orang yang dengar tadi lama kelamaan dia pun tak sembahyang. Sebab dia tok guru tak buat. Tapi kalau tok guru buat, mungkin orang akan ikut. Itu yang dikatakan seperti lenyapnya embun pagi dari bukit Safa. Dia ajar lah, rajin dah buat sembahyang sunat, tiba-tiba tok guru tak buat, mengakibatkan ilmu tu makin lama lenyap. Bukit Safa ni di Makkah lah. Sekarang ni kalau tak salah saya, dia bubuh cermin lah dekat puncak dia tu, kat batu tu. Dulu kita boleh naik di atas batu tu, Bukit Safa. Itulah yang sepatutnya kan, tapi orang berebut lah, juta orang masing-masing nak naik atas batu tu. Jadi dia bubuh cermin. Kita pergi sekarang pun duduk tepi lah, tengok nampaklah batu tu. Bukit Safa ni dia bukan tinggi, tapi orang bubuh dalam cermin dah. Tak berpeluang lah kita sekarang. Maka berpantunlah mereka. Ini semua kes sama lah ni. Wahai orang yang mengajar manusia, engkau tertuduh, engkau larang mereka beberapa perkara, engkau sendiri yang mengerjakannya. Engkau rajin menasihati mereka, tetapi segala yang terlarang engkau buat. Engkau hinakan dunia dan orang yang suka kepada dunia, sedangkan engkau sendiri paling suka kepada dunia. Janganlah ambil ni terpengaruh dengan dunia. Apa-apanya dia sendiri yang lebih suka pada dunia lagi.